Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, boleh dengar lagi sekali? Saya test kali pertama tadi, saya dah delete. Takut saya ada technical error sebab sejak saya beli mikrofon ni macam-macam. Boleh dengar tak? Ada siapa-siapa yang boleh dengar? Tolong, something is not right. Usually, tak ada ya? Sekarang dah ada dah. Ya, okey. Tu dah ada? Dah ada belum? Suara boleh dengar tak? Boleh ikut kan? Ni baru ada Maisara. Saya risau juga kalau sunyi sepi. Bukanlah saya nak ramai yang ikut dengar kali pertama saya cerita ni. Kadang-kadang orang dengar kemudian selepas saya save. Tapi siapa yang nak live, kadang-kadang dia nak tanya direct, you bersama dengan saya. Okey, sekarang seperti biasa, kita bagi like dan bagi love kepada semua pendengar kita sebab mereka semua mencari rezeki baru nak dapat ilmu tentang air. Dulu saya dah buat topik ni kat Melaka, tapi dah berbulan-bulan lama mungkin you tak larat nak ikut, train dia dah panjang sangat. So kita go to the point. Air adalah penawar pertama. Okey, dengar elok, jangan buat cerita-cerita lain kat tepi-tepi tu, ambil nota sekarang. Ada 4 ciri yang utama. Nombor 1, saudara sekalian, ialah air apa you beli pun, air apa you ambil pun, sama ada daripada tangki rumah ke apa-apa pun, mestilah ada 4 kriteria. Dalam 4 kriteria ni, sebelumnya ada 2 dahulu. 2 itu, satu dia panggil air hidup, nombor 2 dia panggil air mati. Jadi kita bahagikan 2 ni dulu. Air hidup adalah air yang tak dimasak. Nombor 2, air yang ada 4 kriteria yang saya nak bagi. Air yang mati pula, air yang dimasak, air yang dah tercemar dengan matahari, air yang dah lama sangat dalam kolam, air yang dah kat dalam tangki yang penuh dengan kekotoran, keledak, ada kak cicak, kak tikus, kak apa lagi, macam-macam kakak ada dalam tu. Okay? Kakak ular pun ada dalam tu. Kalau kita tengok daripada punca air pula datang daripada bangkai-bangkai yang terapung-apung dalam reservoir, kadang di sungai-sungai sebelum dia ditapis. Bertan-tan klorin yang dipakai untuk mematikan kuman. Anda tahu kan semua tu kan? Cek aja dalam Google macam mana dia proses air yang kita minum. Gunanya itulah sebagai air yang dah bersih, tak apa. Memang boleh kita minum. Tapi sejak kita dah pintar sedikit. Waalaikumsalam Marvel, how are you? Rusmini, kucing, clear, good. Suara. This is my new microphone, okay? Saya beli lagi satu tadi. So, air yang hidup, dia merupakan ada 4 kriteria. Nombor 1, dia mesti bermineral. Ramai orang yang tanya saya tentang mesin-mesin ni. Saya tak boleh comment on the brand. Saya boleh comment on technology. Kalau dia keluarkan air yang langsung tidak ada mineral, sikit pun tak ada, kalaupun dia datang kat rumah you, dia cucuk 2 elektrod tu, dia kata, tengok air yang makcik punya ni, ataupun pakcik punya ni, tengok punya kotor lah. Dan dia tekan dalam dia punya air bersih, satu keladak pun tak ada, itu penipu besar. Air tu yang dia jual tu air mati. Sebab air hidup semuanya ada mineral, ada yang dalam konsep bahasa kasar dia panggil salt. Any salt, any mineral tu dipanggil salt lah kan. Bukan garam sodium chloride. Salt ni magnesium, potassium, zinc, iron dan sebagainya tu memang ada dalam air hidup, air yang jadi penawar, semua mesti ada. Jadi bila dia cucuk 2 elektrod tu, mesti naik keladak sampai naik hijau, sampai macam kulat, macam cendawan. So you jangan risau, walaupun jadi macam karat apapun. Tapi yang bersih tu adalah tidak ada roh langsung. Air mesti ada mineral untuk dia transfer dia punya energi. Jadi nombor 2, dia mesti ada energi. Dan energi tu datang daripada mana? Energi tu datang daripada tanah yang dia kan air tu masuk daripada hujan turun ke bawah, naik ke tanah, baru dia jadi air daripada mata air tu. Itu dipanggil air hidup dan air yang berpenawar. So, mineral, nombor 2 dia kena ada tenaga yang datang daripada batu-batu, tanah-tanah yang dia lalui itu. Nombor 3, dia mesti alkaline. Kalau air tu acidic, bawah pada 7, jangan minum. Okey, kalau boleh. Sebab tu air Coca-Cola, air soda, air semua yang dibuat dalam tin, semua tu kalau buka bunyi pula. Semua yang ada gas, yang ada bubble, out. Okey, tidak berpenawar langsung. Biar ada janji apa pun. Okey, sebab tu kalau you tengok yang sparkling ke apa-apa dan nampak air bersih tu, jangan beli walaupun mahal macam mana pun. Sebab apa? Kita nak dia alkaline yang 7.45 bila masuk dalam badan kita. Sebab badan kita is about 7.35 to 7.45. Semua faham tu?
Berapa? Saya kata lagi sekali, 7.35 ke 7.45. Body kita ni yang dipanggil homeostasis. Dia stabil. Apabila jadi acidic macam mana pun, ada body-body kita tu boleh kita kurangkan acid tu jadi kepada 7.4 balik. Kalau dia terlalu alkaline pun sampai 8.9, 9.5, kan ada mesin-mesin yang sombong pula kata, you punya mesin tak boleh lah, baru 7.8, 7.9 saja. Saya punya sampai 9.9, 10.9 pun boleh. 11 and 12 pun boleh. Kononnya memberi pengetahuan kepada pembeli mengatakan the more alkaline the better. Not necessary. If you're old, orang yang berumur, kalau minum terlalu banyak air yang 8.5 ke atas punya pH, you asking for trouble. Itu yang kena GERD, kena acid dan sebagainya. Sebab apa? Dalam body you tak cukup acid. Okey, bila tak cukup acid, you punya sphincter, kan saya cerita dalam GERD tu, dalam acid reflux tu, dia terbuka. Bila terbuka, acid yang walaupun sedikit yang tinggal untuk bila berumur macam ni, dia naik patah balik. Itu yang orang sampai jadi batuk, sakit tekak, rasa macam acid naik sampai ke leher ni. Sebab apa? Sebab air kita minum tu terlalu alkaline. So, pendek cerita, okey. Jangan beli RO langsung, okay, whatever it is, okay, please, RO is out, okay, distilled water is out, 100 plus, okay ke Datuk? Baru saya cerita tadi, apa yang dalam tin semua out, okay. Walaupun masa you denggi dia bagi banyak, kalau masa you cirit-birit pun ambil 100 plus balik. Yang sebenarnya kita ambil air hidup ni, yang sanitizer penawar ni, cari garam bukit, you bubuh atas lidah, ni saya nak ajar ni, cukup, tak payah beli 100 plus pun. Bahkan air kelapa adalah lagi best kalau masa cirit-birit dan sebagainya ni. Baik. Jadi ada nombor 4, ciri yang keempat. Apa saya kata tadi? Mesti bermineral, mesti ada tenaga, mesti ada nombor 3, mesti alkaline. Alkaline kalau you nak beli mesin ke apa, mesti productionnya can go as high as 8, 8.5 dah cukup. Bila dia minum nanti, bila dah tapis nanti, dia akan keluar about 7.5, 7.6 dah cukup cantik. Jangan nak compare dengan orang lain. Sebab ini ada perbandingannya dengan air zam-zam. Saya tak ada cerita lain. Kalau you nak lawan air siapa bagus, saya kata you pergi compare always dengan air zam-zam. Not because I'm a Muslim. Memanglah kita Muslim nak air zam-zam saja. Tapi you tengok semua air-air di tempat yang bukan orang Muslim pun, yang air yang dinamakan air penawar. Seperti air Okinawa di Okinawa Island di Japan, seperti orang-orang yang daif di Hunza Province, dan you tengok air-air yang datang daripada Blue Zone, semua yang minum-minum air itu semua mesti ada mineral yang kuat. Dan saya lupa nak cerita nombor 4 tadi, mestilah air itu dah ada proses secara tak langsung setelah disertu. Tahu sertu tak? Orang kita kat Malaysia panggil samak. Faham samak? Kan bila kita nak kena najis, pegang anjing ke, pegang najis atau babi ke apa-apa kan, kita kena samak dulu tangan ataupun badan kita, betul? Dan perlu kena 6 kali air bersih, 1 kali air tanah liat, betul? Kenapa? Tuhan dah ajar kita, dia suruh buat kajian, tanah liat tu sajalah yang boleh membunuh semua bakteria-bakteria yang kalau antibiotik apa pun you letak dia tak makan. Tanah liat, kuman-kuman ni dia boleh mati. Okay Ghaffar, thank you very much. Hanani Tan, air zam-zam is the best. Yes. Tapi kenapa dia the best? You tak boleh kata because it's orang Muslim punya air. No. It's because Tuhan nak bagi pelajaran. Dalam air zam-zam tu ada tak kurang daripada 80 mineral. So any distilled water, any RO water is out. Tak kira brand apa, okay? Nombor 2, you tengok orang buat kajian sampai hari ni, mineral tu tak habis-habis lagi. Ada lagi yang tak ada dalam buku chemical, chemistry punya book tu. What element tu yang dalam buku chemistry kan, yang ada what table is it called? Oh my god, I forgot. But that table dah outdated. Ada lagi mineral ataupun molekul-molekul yang tak ada nama lagi pun. Itu ada dalam air zam-zam. Okay, good. So you mineral, tenaga, dairy, you kata apa? Alkaline. Nombor 4 yang disertu, bukan yang telah diproses, yang disertu, yang telah disamak. Dia macam mana nak samak? Kalau dalam zaman moden ni, tiap-tiap kali kita pergi Mekah, kita dapat 5 liter, bawa balik, okey. Kadang-kadang curi-curi kita ambil lagi 2-3 botol. Macam mana kita bawa balik? Okey. Tapi dalam 2-3 bulan habis kan? So macam mana kita nak sambung minum?
Okey, apa yang you buat ialah you cari mesin. Sekarang ni dah ada mesin yang boleh kita alkalinekan dia, mineralizekan dia, dan kita, kalau siapa yang pandai Chinese technology ataupun traditional Chinese punya konsep yang pakai batu, beads dan sebagainya, dia boleh menaikkan balik aura ataupun tenaga. Tapi yang secret yang selalu saya simpan sampai dah 18 tahun ni, macam mana you nak sertu air tu, macam mana you nak samak air dalam mesin tu. Jadi secret tu saya simpan. Pendek cerita, saya bagi sikit clue lah. You mesti main dengan tanah liat juga. Okay? Sebab Tuhan dah tunjuk telaga Zam-Zam tu datangnya pada tanah. Tak pernah datang dari langit, turun, buka mulut terus minum. Tak boleh. Air daripada bukit pun bersih macam mana pun, you kena tapis dulu. Zaman sekarang ada kencing tikus pula. Tahu kencing tikus? Boleh bawa maut nanti. Periodic table. Hasnam. Thank you very much lah. Kadang-kadang lama tak pakai perkataan periodic table tu. Okay. So, yang sama ni selalunya banyak kat pasaran tak pernah fikirkan. Jadi saya keluarkan RX Water. So, kalau anda nak yang komplit 4-4 ni sekali, namanya RX Water. Okay. RX Water ni dah lama, dah 100,000 rumah dah pakai, dah hampir 500,000 orang yang dah merasainya. Dan yang penting sekali, ada seorang hamba Allah menanya saya, dan banyak kali dia telefon saya, dia kata, doktor tak jawab-jawab ni, saya minta maaf lah, kadang-kadang ramai sangat, tapi saya cuba cover dalam masa kita buat live ni. You tanya I pun saya cuba jawab. Ni dia tanya tentang psoriasis. Ramai juga orang yang kena psoriasis. Yang ni dia lebih tergesa-gesa nak tanya sebab anak. Maklumlah anak, you bayangkan baru umur berapa dah kena psoriasis. Psoriasis ni ataupun masalah-masalah eczema atau alergi kulit gatal dah naik. Kalau psoriasis ni bersisik, tahu tak? You pernah tengok tak orang yang kena psoriasis? Dia selalunya pakai tangan panjang. Dia tak mau tunjuk tangan dia dah jadi macam sisik ikan kadang-kadang. Kat border dia punya rambut ni naik sisik-sisik macam tu. Kalau dia buat tangan macam tu je, keluar berkeping-keping macam tu, faham? Dan selalu you nampak merah, kesian. Kalau budak-budak malam-malam dia tak boleh tidur. Anda kena tahu, jangan serah pada takdir saja. Okey, Samsiah, Deri Shah, dengar elok. Saya bagi nasihat. Sebab tu malam ni saya cerita tentang air. Bukan soal you nak kena beli RX Water ke apa-apa. I serah kat you. Takkanlah you sebab I cakap you kena beli. No. Tapi I gunakan satu pemikiran yang mengatakan air yang berpenawar macam ni, kan ada 4 kriteria tadi. Bila you minum, dia menjadi satu antihistamin. Antihistamin adalah merupakan salah satu daripada penawar utama untuk kita meleraikan gatal. Kan? Bila dah naik sisik macam tu, bila garu, dia kena pula dengan bakteria, jadi super infection. Mula-mula cuma alergi, tapi kena infection, berkudis pula. Itu yang menerukkan keadaan. So dia vicious cycle. Mula kat leher, mula kat rambut, lepas tu kat belakang badan, lepas tu kat pelipat-pelipat, lepas tu dia naik ke kaki, lepas tu dia naik ke satu badan. Itu yang kena pakai baju semua tu, tak boleh tunjuk kat orang. Tapi sebenarnya saya pernah lihat. Satu kes utama ialah sebabkan mereka tak cukup air. Saya garanti dah pula tak cukup air. Kalau minum air pun air pipe. Jadi kalau air penawar, saya dah kata beberapa kali, jangan masak. Faham? Orang kata, oh air pipe doktor saya masak, ibu saya cukup suka air masak daripada pipe. Sebab tu mereka senang kena arthritis dan sebagainya. Sebab apa? Bila air pipe, klorin ada dalam tu. Selain daripada keladak dan sebagainya, kalau tak tapis tu tak apalah juga. Sebenarnya tak boleh, tetapi yang penting tu klorin tu. Bila you masak, you mendidih air tu, dia jadi trihalometane. Semua orang tahu kan trihalometane ialah apa? Trihalometane ialah cancer forming. Dia menyebabkan kanser. Okey Emma, Hana, Azlan, semua okey ya? Anda kena faham sebab ramai orang tak sedar yang air pipe tu sebab tu ada kewajipan sekarang orang kena beli mesin penapis. Bukan soal izzat luxury atau kemewahan, itu satu keperluan. Sebab sekurang-kurangnya klorin tu ditapis dulu, diabsorb oleh karbon di dalam cartridge pertama tu, maka barulah kita tapis dia punya apa lagi keladak semua tu. Kalau you tengok, ya Allah, tak sampai seminggu kat Shah Alam tempat saya ni, dia dah jadi macam coklat cornetto punya nak gelap brown dia punya keladak tu. Bayangkan berapa minggu, berapa bulan, berapa tahun yang kita dah lalui, kidney kita menjadi dia punya mangsa nanti. Faham?
So disebabkan body kita terdiri daripada 70% oleh air, maka orang yang kena psoriasis tadi ataupun eczema tadi, dengar lagi sekali, you kena minum minimumnya 2 hingga 2.5 liter sehari. Kalau budak tadi, anak tadi tu mungkin dia cuma mampu 1-2 liter, 1,5 liter pun Alhamdulillah. Yang penting kalau budak kecil, kita rendam dia terus dalam RX water ni. Saya ada kes pertama dulu di Skincan, 2 beradik, tak salah saya, kalau saya ingat cerita ni. Dia sampai keluar newspaper sebab dah habis duit dia pergi berubat, bapak dia minta sedikit donation. Jadi kita dapati bila kita bagi air water ni, dia lebih baik kalau budak tu kita rendam terus dalam air tu, siapkan basin kalau budak. Kalau orang dewasa, kalau besar sikit pun, you kalau boleh last kali lepas mandi tu you bilas dengan air ni, boleh? Okey, tetapi susah nak dapat servis kat kucing. Okey, tak apa. Sekarang dah ada service center kita kat Miri, no problem. Okey. Any problem you just call our admin. Tapi yang malam ni kita cerita pada kenapa you kena cari air macam ni. Budak tu bila saya ajar dia suruh letak garam pula di atas lidah sebelum minum setiap 500 ml, saya ulang. Sebelum 500 ml. 2 calit garam, dan garam ini mestilah garam bukit seperti garam Celtic ataupun itu garam laut, tapi garam Himalaya boleh, garam Celtic yang daripada laut yang bersih, ataupun saya buat RX salt yang datang daripada Korea, garam buluh daripada Korea, dan saya campur dengan sedikit formula lain, termasuk juga garam Bario daripada Sarawak. Okey, Arbaya, thank you. Hamidah, air kowe okey tak? Saya dah kata tadi, air apa pun, kuku, kowe, kangen ke apa, tolong cek 4 ciri tadi. Kalau ada 4 ciri, selalunya kalau 3 ada pun, nombor 4 dia orang lupa. Pasal apa? Orang yang bukan beragama Islam, dia tak peduli sama ada roh tu okey tak. Maksudnya kena bukan saja bersih, tapi kena suci. Yang ni sebab saya kena cancel lah, saya terfikir sampai jauh macam tu. Kalau sebagai doktor biasa, baik saya keluarkan air yang bersih saja kan, dah cukup lah boleh minum, tak ada klorin, boleh beres. Tapi not necessary. Kalau you pula untuk penyakit psoriasis tadi, saya nak tambah lagi, minum, bilas, ataupun kalau budak kecil rendam 10 minit, lepas tu buat 2 kali sehari. Apa lagi you boleh buat? You kena ambil air tu, buat semua dia punya makanan dia ke, kalau nak pakai air, ambil air jenis yang macam ni, okey? Cuma you nak cari air zam-zam selalu, mana nak dapat, betul tak? Apakah garam tu kalau darah tinggi? Boleh. Garam yang saya cerita ni, garam even untuk orang darah tinggi pun, you kena ambil cara macam ni. You tengok alternatif doktor yang dah ke depan, mereka selalu ketawakan kalau masih lagi ada orang bagi nasihat, kata jangan makan garam. Memang kalau garam yang tepi jalan atau kedai-kedai runcit biasa yang you beli berapa, RM1, RM2 sekilo tu kan, itu memang sodium klorat yang dah tak boleh pakai, itu memang high blood pressure. Tapi kalau you ambil garam bukit, garam RX salt, garam Celtic, cantik. Where to get the RX water in Singapore, kan? You call Puan Rahmah nanti, okay? Puan Rahmah is a stockist there. Kalau tak tahu, tanya saya punya admin nanti. Payah nak dapat garam bukit, garam Melayu. Senang Marvel, no problem. You pergi any grocer, kedai mamak tak ada lah, kedai biasa-biasa tak ada, kat 7-Eleven pun tak ada. Tapi you pergi semua grocer sekarang, mesti ada. You pergi kat sebelah organic food tu. Dan dia tak mahal. Kalau daripada RM5-10 je dah dapat. Lebih kurang 1 kilo pun no problem. Okay? Volume kurang jelas. Saya nak cek apa ni. Yang lain boleh dengar tak? Okay? Yang Riz boleh dengar? Rehan? Dari Kulim boleh dengar tak? Saya rasa boleh kot. Any problem? Okay. Saya takut kalau seorang nanti saya buka mic nanti, orang lain pula tak dengar. Saya rasa boleh ni, yang lain semua tak ada komen apa-apa, boleh kan? Okey. Apa saya nak cerita lagi? Ramai orang tanya saya, minum doktor air yang jenis macam ni, RX water you recommend tu, saya tahu. Saya pun pernah pengalaman, dia orang kata kencing kerap. Memang tujuannya pun untuk you lawas kencing.
ya, lagi cepat. Bukanlah minum terus kencing tak, tapi you selalu kalau kencing cuma 2 jam sekali, 3 jam sekali, yang ni kadang-kadang tak sampai 1 jam setengah you dah mula nak pergi toilet. Pasal apa? Dia nak filter secepat mungkin, dan kalau boleh nak detox. Badan kita ni kalau kita kencing warnanya jernih, air kencing kita, itu berarti you dah well hydrated. Tapi kalau kuning sikit-sikit pun tak apa lagi. Cuma jangan kuning yang gelap atau kuning yang pekat. Macam kita puasa kan, petang-petang rasa kuning, macam kuning ubat vitamin C tu kan. Yang tu, kalau you tak ambil vitamin C pun dia masih kuning, berarti you tak cukup air. Okay, thank you Hazwan. Suara line clear. Okay, yang tadi tu mungkin you punya phone code, you check. Saya selalu prihatin dengan you punya tu. Sebab tu saya pagi tadi bila saya dengar balik, saya punya apa tu live tu, alamak buzzing betul lah pagi tadi. Saya minta maaf lah. Tapi point dia tu you kena pakai. Kalau you tak dapat point tu, lain kali saya buat lagi sekali. Okey? Ida, saya memang gunakan e-spring dah lama. Alhamdulillah anak-anak jarang kena demam. Itu membuktikan itu baru pakai yang tidak konsep samak pun dah ada dia punya apa tu kesan yang baik, betul tak? Bayangkan you ambil air-air yang berkonsep air zam-zam, air yang telah disamak ni, fantastic. Sebab apa? Air dia ada angle dia yang tertentu. Dia hidup air ni. H2O, 2H, 1O. 2H, okey, 1O tengah. So dia bergerak selalu, dia hidup dalam apa tu badan kita kalau kita minum ni. Dan bayangkan kalau air tu ada klorin, kesian badan kita kan. Hari-hari duk kena lanyak nak kena lawan dengan klorin tu. Okey. Siapa yang ada acid reflux? Okey, tadi ada soalan. Make sure you buat macam saya kata tadi. Garam, lepas tu air 500 ml. Tak boleh habis sekali 500 ml, buat 2-3 kali pun tak apa. 1-2 jam nak habis pun tak apa. Tak payah paksa sampai ngap macam tu. Bahkan tak elok kita minum sekaligus botol pun, betul tak? Ambil, take your time, no problem. Okay? Sebab apa nanti, bukan setakat eczema, psoriasis. Selalunya yang paling cepat baik ialah penyakit sinus. Sinus fantastic. Saya beritahu, saya start ni daripada mana yang saya dapat pengalaman dah 18 tahun dengan air, contohnya RX water ni, fantastic. Nombor 1, migraine. Nombor 2, yang suka pening-pening, yang apa tu, stress headache tu. Nombor 3, yang selalu saya dapat macam magic show, sampai orang kata, apa you taruh dalam you punya air? Kadang-kadang Chinese friend I pun beli, Mak Saleh pun dia terkejut bila dapat peluang air macam ni. Sebab dia orang dah pergi ENT surgeon dan sebagainya, cek sana korek sini pun, teropong sana, tak boleh. Bagi air saja. Lepas 3 hari tanya dia, hilang tak you punya berdesing tu? Kalau tak hilang, memang mungkin ada gendang you dah pecah, telinga you dalam tu dia punya ossicle tu kan ada rantai, 3 rantai kan, belakang gendang tu ada 3 rantai kecil je. Yang tu dah mula rosak ataupun kering. Tapi kalau kering, kalau 3 hari tak baik, buat sampai 7 hari, buat sampai 2 minggu. InsyaAllah, ramai yang dah lama dehydrated. Especially tempat-tempat yang kecil-kecil dalam ni you tak perasan pun. Kita take for granted. Sinus, orang yang sinus, ini macam magic show. Orang yang asma, sebelum dia kena asma, amalkan air ni. Kurang dia punya asma ni. Masya Allah. Orang yang bersin pagi-pagi tu, this is the answer. Saya tahu orang banyak penyakit kulit dah baik. Okay. RX water ada jual dalam botol tak, Azimah? Tak. Kita tak jual RX water dalam botol sebab saya tak berpeminat dengan botol plastik. Yang you nampak dijual kat pasaran tu, selagi mana saya tak dapat plastik yang selamat, sebab plastik tak selamat. You tahu kan, kalau saya jual untuk orang miskin-miskin, saya jual RX17. Sebab apa? Mereka terpaksa beli juga, tapi sekurang-kurangnya saya kata 2-3 kali je you nak masuk balik pakai botol tu. Lebih daripada 3 kali you kena buang botol tu. Sebab kena panas lagi teruk, air kita jadi rosak dan keluar petrol daripada plastik tu, jadi racun dan boleh kena kanser pun. Okay, thank you Aisyah. Mana nak dapat? You nanti saya bagi number, UPM. InsyaAllah benda ni dah terkenal satu Malaysia. Tuhan bagi rezeki ke saya. Kan Tuhan bagi kat saya kanser. Rupanya dia nak bagi rezeki saya untuk boleh bernafas lah. Saya tak payah jadi doktor yang nak kerja sampai 24 jam. Tapi saya minat untuk bantu orang yang sakit sebab saya pernah sakit. Jadi saya kata dalam hati saya, kalau aku boleh bagi jenis-jenis yang natural, perubatan yang alternatif ni, saya nak give the best. Tuhan tu maha kaya. Bila kita doa kat dia, kan masa sakit kita doa banyak kat Tuhan. Kenapa kau bagi aku sakit ni? Kenapa tak bagi aku peluang untuk tak payahlah kena kemo semua. Kadang-kadang
Kadang-kadang kita dah takut, tapi Tuhan kata kau pergilah belajar, kau cakap je tentang kemo rasa, tengok kalau masuk tu, gerun tak tangan you bila masuk IV drip tu, gerun tak bila you pening kepala, you panik tak tengok rambut you dah jatuh jadi sampai botak lepas 2-3 bulan tu, sampai keping rambut, kening pun sampai dah tak ada, faham tak? So saya ceritalah rambut mana lagi dah hilang, you nak faham tak? So saya ceritalah bila kena steroid tu. Jadi air jugalah merupakan dia punya pelawas ataupun dia punya detoxnya, betul tak? So siapa yang dengar lecture saya di Andy Diet dan sebagainya, kalau saya lupa nak cerita tentang air, saya dah tersalah besar, terlepas pandang pula tu. So you jangan lupa lain kali, okey? Apa lagi nak tanya pasal air? Di Labuan semua boleh kita, nanti UPM saya akan tolong hantar. Saya ada Puan Roziah daripada Miri yang dah lama 18 tahun dengan saya, dia tolong you, okey, no problem. Hasna, alhamdulillah rezeki tu Tuhan bagi di mana-mana saja, asalkan you berusaha. Jangan doa aja tak achieve, betul tak? Okey, kat Penang pun ada satu Malaysia. Kita dah sampai kat London pun, kat Denmark pun beberapa puluh, Australia pun dah sampai. Ini bukan nak cerita pasal produk saya sahaja. Saya nak cerita secara menyeluruh. Apa lagi penyakit yang boleh kita bantu? Sembelit. Ya Allah, kalau air ni saja you amalkan, tak masuk lagi buah dengan sayur semua tu, beres. You shouldn't have sembelit at all. Sebab kalau you biarkan sembelit, itu petanda pertama, you akan kena kanser besok. Kan saya kata antara 5 ciri kena kanser, one of them is called sembelit. Ada lagi 4 tu, you tengok lecture dah ada pun viral semua ni, okey. Melaka, Ipoh semua you telefon saya, dan siapa yang nak jadi ejen baru, sila, saya nak buka balik, okey. Nak letupkan balik apa tu RX Water ni, sebab saya lama dah tinggal dia. Maksudnya tak begitu gairah nak jual gila-gila. Sebab apa? Cukup-cukuplah bagi saya. Rupanya salah. Ramai lagi yang perlukan bantuan saya. Saya ingatkan nak rehatlah umur-umur dah 6 series ni. Tapi dia orang kata, Doc, you have to come back. Okey, terima kasih. Salam tadi Radia, Roslyn. Sacha inci ada side effect tak? No. Ada side effectnya, cuma muka you lebih berseri, penyakit you akan lebih cantik, buah pinggang terutama sekali, paru-paru, jantung dan otak kita lebih mantap. Baik, Khairizia, kalau kita ambil RO water too long, okey. RO water kalau terlalu lama, sebab dia tak ada mineral. Betul tak? Nombor 1, body kita ni perlukan mineral untuk apa? Untuk ada signal. Pertama sekali antara sel ke sel tu. Satu, dimandikan sel tu dengan air, diperlukan setiap waktu, 70% kena ada air. Nombor 2, nerve kita perlukan air juga untuk penyambungan antara sinap ke sinap. Faham tak? Dia sinap tu, bila nak tu, dia tak tempuh. Jadi bila tak tempuh, nak menyambung daripada sini punya signal, nak sampai kat sini punya signal, reseptor dah ada, tapi air tu kalau tak ada, macam mana nak sambung? Jadi air lah merupakan pembawa signal. Okey, anda tahu kan, air pula, you nak dengar elok tak, kenapa orang boleh pakai untuk kita doa, untuk kita bagi kat orang-orang macam, kan untuk imam kadang-kadang kita pergi, syekh-syekh kita, ustaz-ustaz kita, tok-tok kita dulu, dia suka ambil air dan dia hembus lepas dia doa, betul tak? Dia baca ayat bismillah, lepas tu dia doa sikit, dia katalah apa-apa pun, kadang-kadang kita rasa, wah dia hembus je dah baik. Tapi sebenarnya bukan psikologi, ada ciri ataupun kriteria yang seterusnya ramai orang tak tahu, iaitu air boleh ada 3 kekuatan yang utama. Nombor 1, dia boleh hafal apa you kata. Nombor 2, bukan takat hafal, dia boleh ingat sampai bila-bila. Kalau manusia ni boleh lupa-lupa. Dia ni macam tape, bila you dah grind kat dalam tape tu, dia boleh ingat sampai bila-bila. Tapi bila you mainkan balik, maksudnya you bagi kat orang lain, katakan cucu you nak minum, pegang tangan kanan, suruh dia baca bismillah, dia pun doa sama, Masya Allah. Ini yang dinamakan penawar. So sebenarnya kita semua boleh jadi bukanlah tok dukun, tapi kita boleh jadi healer. Kita boleh jadi pembantu penyembuh kawan kita. Saya ulang, bantu menyembuh. Kalau penyakit yang serius seperti jantung berlubang, kalau dah ada aksiden dan sebagainya, jangan, itu pun aksiden, sebelum doktor datang, nurse masukkan apa? Dia masuk orange ke? Dia masuk Coca-Cola ke? Ataupun dia bagi kat you 100+? No. Dia masukkan IV drip yang terdiri daripada air dan garam. No masalah lain, faham tak? So, I'm not saying, bukan saya cerita ni saja-saja seronok. It is already proven that kalau tak ada apa pun, air dahulu dengan garam. So, saya ingat,
bahawa air tu ada memori, dia boleh hafal dan dia boleh transfer. So gunakan air sebagai pembawa ilmu pun. Sebab tu bila kita pergi sekolah, anak-anak kita jangan bagi Milo, jangan bagi apa lagi you suka. Tak tahu minuman apa you suka bagi tu, sirap. Masya Allah, that's the worst. Dan bila kecil-kecil you dah amalkan benda yang manis macam tu, ada pewarna lagi, sampai besar dia dah gian. You nak tahu tak, gula, garam, pewarna semua ni ada penarik dia, ada addictionnya. Dan dia lebih addiktif daripada morfin sampai 3 kali ganda, benda-benda manis ni, yang bergas ni. Sebab tu you tak lepas. You tengok orang kena Red Bull semua, dia semua bull dalam tu, faham tak? Sebab apa? Dah telah dibullkan. Orang yang jadi toke tu, saya tak marah, itu rezeki dia. Tapi semua rakyat yang dah kena dengan konsep-konsep apa tu, ni apa, Red Bull dan sebagainya, kalau you cuba study tengok apa ada dalam tu, Masya Allah. Apa salahnya cari air kosong? Memanglah tak sedap sebab kita biasa dengan gula, tapi siapa yang dah biasa dengan anti sugar, anti aspartame, benda-benda yang pemanis sintetik ni, you tahu sangat-sangatlah. Orang bagi kat you teh tarik sekarang yang manis meleceh tu, you akan tolak ke tepi pun. Dia dah tak boleh masuk dah. Sebab apa? Semua ni ada kaitan dengan programming. Jadi air kosong lah, air penawar lah merupakan dia pembasuh. Hari-hari benda-benda yang terlebih makan ataupun bahan-bahan ada pesticide dan sebagainya tu, air juga menjadi penawarnya. Dan air jugalah menjadi tempat kita rendam apa tu, sayur, buah-buahan kita kan, semua tu air. Jadi jangan melawak dengan air. Kalau boleh cari yang the best. Selepas Rex Water ni saya nak keluarkan lagi tempat mandi pula, supaya air yang datang daripada mandi tu pun kita 10-15 minit kita duk main dengan air mandian tu, Allah, masuk habis dah klorin. Saya pun kesian juga kalau tengok cucu saya mandi kat dalam swimming pool tu, punya banyak klorin. Mereka main nak bagi nampak klorin tu cantik kan. Yang tu pun nak kena discuss juga dengan anak-anak saya supaya dia jaga cucu saya, jangan terlalu lama rendam cucu saya tu dalam swimming pool. Okey, guna iPad untuk masak, kalau macam tu saya tak gunalah iPad untuk masak. Yes, no. Please, bila you masak nasi dan sebagainya, kalau you buat eksperimen, cuba you tengok dia punya klorin tu pergi ke mana. Klorin tu masuk ke beras. Okey. Sebab you bila kacau kan nasi tu kan, you sebelum masak kan, sebelum tanak kan, lepas tu you tuang kali pertama, lepas tu you masuk air lagi, tuang kali kedua. Kita dah pernah buat eksperimen, air yang you tuang tu dah kurang klorin, rupanya klorin tu masuk ke mana? Masuk dalam beras. Lepas tu you masak pula, klorin tu jadi trihalomethane. Hari-hari makan nasi, makanya nasi tu tak apa juga. Tetapi yang dah dimasukkan klorin itulah yang jadi bahaya. Apa beza spring water dan mineral water? Okey, perbezaannya adalah konten mineralnya. Okey, spring water memang lebih bagus sebab dia lebih natural. Namun it must be from tempat yang bersih betul. Di Malaysia saya tak tahu, tapi saya pernah pergi Austria, pergi Switzerland. You kalau ada duit sikit, besok lain kali kita pergi buatlah sama-sama, saya bawa you pergi. Punya bersih, you punya cantik tempatnya, you boleh minum macam tu je. Okey. Jadi kalau siapa yang ada mata air atau telaga perigi yang cantik kat kampung-kampung tu, check dulu, make sure tak ada racun, you minum air tu hari. You perasan tak orang tua-tua dulu, dia tak ada masalah kan. Dia mandi pagi-pagi pun dia tak ada demam, dia tak ada rasa sakit-sakit tulang. Kita sikit je mandi sekarang. Jadi siapa yang mandi air panas, ni lagi satu. Malu juga nak cerita, saya pun ada air panas ni kan. Kalau saya sakit sangat badan, saya letak juga air panas tu. Tapi saya tahu berdosa besar tu. Pasal apa? Air panas tu dah masak klorin, cantik, berasap, kita rasa badan tu cantik, sedap, rasa macam orang urut je kan. Sebab air panas, rupa-rupanya kita dah absorb terlalu banyak klorin dalam badan kita. Jadi kalau hari-hari biasa jangan pakailah air panas, okey? Ambil air suhu biasa je cukup. Okey, kuku okey tak? Kuku ke tak kuku ke? Saya kata tadi, ingat ciri tu, check dulu. Kau ada mineral tak? Kau ada alkaline berapa? Okey. Kau ada tenaga tak air kau? Lepas tu yang selalunya dia orang tak ada. Konsep sertu dia orang tak ada. So kalau you dah beli tak apa. Lain kali kalau nak ganti, cuba ingat-ingatkan. Sebab dalam dunia ni tak banyak orang fikir yang nombor 4 tu. Ini Tuhan nak bagi kat saya. Saya tak kata saya pandai, tapi
Sebenarnya Tuhan bagi petunjuk tu kat air zam-zam je. Saya punya minat air zam-zam. Sebab saya baik daripada kemo dulu, kali pertama, dengan steroid semua tu, adalah bila orang duk bagi air zam-zam. Saya rasa segar. Bila tak ada air zam-zam, minum air pipe ke, yang dah kononnya dimasak ataupun ditapis dengan biasa-biasa, dia rasa lambat pula nak baik semua tu. Jadi itu petunjuk lah kan. Apa nak buat, Tuhan kata, ni rezeki kau, takkan kita nak kata no pula. Jadi kita semangat sekarang. So, saya ingatkan saya punya brand ni Koman lah. Tahu Koman tak? Tak ada standard lah, sebab masa tu ada brand Alken, brand Amway, brand you sebut lah kan. Sekarang Kangen sampai 10-12 ribu pun orang beli juga. Saya rasa, macam mana ni? Aku punya baru sampai 2-3 ribu pun orang mungkin marketing. Maklumlah. Namun yang penting saya seronok sangat sebab dah ramai orang yang kita dah bantu. Ada orang yang keluar hospital, masuk hospital disebabkan oleh stroke for instance. Stroke, salah satu daripada kebaikan selain daripada fizioterapi ialah water therapy. Saya ulang. Fizio number one. Tetapi kalau air tak cukup, macam mana you punya signal nak sampai? Jadi stroke tu lambat nak baik. Air fizio, fantastic, okay. Kan tempat sejuk, boleh lah. Kalau kat Cameron Highland kena panas-panas sikit. Tapi kalau boleh tahan, okay. Rozia, okay. Ni dah ada orang nak PM ni, berarti cantik lah. Saya galakkan you membantu bagi mereka yang nak, okay. Sebab saya memang dulu bertujuan nak menjadikan ramai orang Islam dan orang Melayu kita ada bahan untuk dia berniaga. Saya tak malu cerita sebab ramai orang kata, doktor, you jangan cakap langsung tentang produk kat dalam you punya Facebook. Saya kata, kalau orang lain tu sampai kerja dia tiap-tiap hari cerita produk aja, pun dia orang tak marah pun. Jadi kalau saya tak cerita, kat siapa lagi saya nak cerita, betul tak? Dan you, kalau you tak beli kat saya, you nak beli kat siapa lagi, betul tak? Tentang samak tak ada langsung, dalam dunia tak ada. You type air mana yang disertu ataupun disamak yang menjaga rohnya. Belum. Kalau ada pun cuma mereka baru nak mula tengok. Kenapalah Dr. Nordin, budak Melayu kampung, budak Bukit Berajang, Kubang Semang ni. Kubang, nama adalah Kubang Semang pula tu. Dulu kami mandi tepi jalan je, pipe besar tu. Tapi air dulu, klorinnya tak banyak. Mandi tak akan demam punya, betul tak? Sekarang lah jadi masalah. Ejen Negeri Sembilan ada, no problem. Nanti you call Lina, okay? You PM kita punya admin nanti. Okay, siapa nak tanya apa lagi? Saya nak tutup cerita tentang air ni. Jangan langkah air ni kalau nak jadi air penawar. Jangan sampai you letak di tempat panas. Kalau dalam kereta tu, bila you nak keluar kereta, bawa dia keluar. Jangan tinggal kat kereta sampai seharian. Petang nanti you masuk, dia dah panas, you buka, you telan. No, it's no good, okay. Lagi nasihat saya tentang air. Mesti baca bismillah, mesti tangan kanan, mesti kalau boleh you tengok. Lagi satu, mesin saya tu aturannya lawan jam. Saya lupa nak cerita. Itu satu lagi teknologi yang orang tak percaya, yang aturan air punya perjalanan tu pun mesti lawan jam. You tak boleh ikut jam. Number 1, number 2, number 3. You tengok cartridge yang kita atur. Itu pun ada kaitan. Sebab apa? Air zam-zam bila orang tawaf pun dia lawan jam. Dia tak pernah ikut jam. Betul tak? Ada sebab semua ni. Number seterusnya. Bila kita letak dalam air cartridge pun you tengok tak ada mesin-mesin kita yang kita buat tu dia dalam konsep yang square. Jadi you nak simpan air penawar you yang you dah rajin baca Quran sampai 1 juz dan sebagainya itu nak bagi ke anak you nanti, jangan letak dalam kontainer yang square. Tahu square tak? Square. 4 segi. Cari yang botol yang bulat, kalau boleh gelas atau Tupperware yang good quality. Maksudnya dia bulat lah, jangan square. Sebab apa? Air tak suka penjuru yang 90 degrees. Ada lagi lah ilmu-ilmu ni tak payah saya cerita, bukan you nak tahu pun kan. Yang you tahu, aku kalau minum ni boleh baik tak penyakit aku. Ramai ni yang minat ni sebab you sama ada berpenyakit ataupun adik-beradik you yang sakit, betul tak? Tapi jangan tunggu sampai sakit. You yang dengar cerita ni, amal lah, betul tak? Jarin, betul tak? Jangan langkah air. Yes, Raja Bersiung. Biar betul kau, Melaka ada. Kalau tak ada pun saya kata apa, terus direct dengan company akan bagi kontak kepada you all. Okey Fatimah Azhar, saya nak bagi tahu satu lagi tadi tentang basuh sayur buah-buahan. Bagi orang yang selalu dengar, dah dengar. Ambil air RX water ni,
yang sekarang kita masukkan dengan air ozon sekali. So ozonizer saya masukkan siri kedua, satu air biasa RX water, satu air ozone water. Air RX dengan dicampur air ozon. Ozone water ni boleh kita rendamkan buah, sayur, apa lagi, kadang-kadang botol-botol susu anak you tu kan, you nak hilangkan dia punya cendawan, cendawan pula, kulat-kulat yang kat gigi dia tu kan, dengan air ozon ni dia boleh clear semua, faham? Okey. Bagi mereka yang nak rendam pakai air biasa tapi nak hilangkan pesticide, saya kata apa? Sodium bicarbonate, nombor 1, 2 cuka, nombor 3 garam, ataupun you boleh pakai air ozon yang saya kata tadi. Sebab tu saya buatkan air ozon. Yang latest saya dah pandai sikit sekarang, selepas 10 tahun baru saya dapat teknologi macam mana nak mempertahankan air ni. Kalau dimasak tenaganya masih boleh bertahan. Sebab air kalau dimasak habis tenaganya. Rupanya ada teknologi. So itu saya dah keluarkan sekarang hot and cold punya mesin. Cantik lah. Dan boleh lawan lah sikit-sikit dengan yang Korea, Japan ataupun you ambil daripada Amerika semua kan. Saya tak mau mengalah. Sebab apa? Kalau dia orang boleh buat, kita pun boleh buat. Tahu tak? Bukan rocket science pun, tahu tak? Cuma kita nak cari ilmu yang ekstra yang dia orang tak tahu. Okey, tak akan saya bagi tahu pada semua orang pun. Nurul Chombi, ni mesti anak Penang ni, bukan orang Penang ke tak? Terima kasih, thank you very much. Nolia, thank you. Magdalena Chi, thank you. Kangen water, if it is too expensive and cuma takat cakap cuma tentang alkaline dan acidity saja, they are not into water punya dari sudut penawar air ataupun air penawar. Dia cuma lebih kepada air bersih dan air yang lebih mempertikaikan tentang penggunaan acidity dan alkalinity. Tapi bagi saya respect mereka sebab mereka dah famous kat Japan dan banyak hospital juga yang dah pakai. Maklumnya marketingnya very powerful. So I'm sure they have some good point, okay? Awak stop tak bergerak video. Oh, dah habis ke? Video tak bergerak? Itu ada orang kata okey lagi? I tak tahu. You check handphone you tengok. RX water kita panaskan boleh tak? Kalau boleh jangan panaskan. Kalau nak buat minuman, nak buat teh ke dan you terpaksa minum kopi, buatlah dengan RX water, ya. Doktor ada tips tak untuk chronic kidney failure, CKD? Ada. Saya dah buat lecture pun. You tengok, yang tu dekat satu full program, 45 minutes saya cerita tentang CKD. Macam mana nak jaga kidney yang dah hampir rosak. Okey. Baik, Hana Rosia, semua dah cukup. Kalau tak ada apa-apa lagi tentang nak beli belah semua tu, sila telefon office saya ataupun admin saya akan type number nanti. Okey. Saya nak bagi peluang untuk mereka yang tak percaya tentang air ni. You jangan melawak tau dengan air ni. Hari tu dah lama lah juga. Ada seorang tu dia dah tak tahu nak buat apa dengan anak dia, suka jerit-jerit. Macam kalau orang Melayu kata rasuk lah kan. Cuba you ambil RX water ni. Ni kalau saya cakap ni, you kata dah lebih-lebih ceritakan. Tapi saya ada bukan sekali dua pengalaman, banyak kali. You suruh dia minum air RX water dengan baca doa juga. Dan you tolong sapu kepala dia air RX water ni. Okey, umbun-umbun dia ni, budak-budak kecil selalunya. You bagi tahu kat saya apa jadi? Saya tak maulah cerita apa yang saya masukkan dalam batu-batu jades dia ataupun dia punya beads. Kan dalam saya punya cartridge 2-3 tu ada secret lain juga lagi. Dalam beads tu saya ada transfer beberapa gelombang. Yang kalau saya cerita nanti hater saya akan keluar buat cerita lah, doktor ni dah mula merepek. So saya tak mau cerita. Dulu saya pernah cerita tentang saya punya anak tudung, saya punya stocking, saya kata ada gelombang-gelombang. Dia kata mana boleh masuk gelombang dalam cotton ni, dalam kain saja. Jadi tak gunalah kita bergaduh, betul tak? Bagi anda sebagai pelajar saya, kalau you percaya alhamdulillah, kalau tak percaya you cari sendiri ilmu kenapa saya boleh buat cerita macam ni. Rupanya tak pernah Tuhan limit ilmu ni, terlalu besar. Banyak mana kita study pun tak pernah habis, betul tak? Apa kelebihan RX water ni? RX water saya kata tadi berdasarkan daripada kesengsaraan saya semasa kanser terapi dan macam mana nak menyelamatkan saya supaya tidak toksik badan saya. Itu keunikan pertama. Dia tidak berasaskan pengeluaran RX water ni daripada pergi ke exhibition mana-mana, lepas tu saya sign kontrak, bubur nama saya. Tak boleh. Itu bukan RX water. Saya mencari pengganti air zam-zam. Sebab saya sendiri dapat manfaat daripada air zam-zam.
Sampai sekarang saya tak boleh tiru air zam-zam. Dah dekat 18 tahun. Tapi kalau kita boleh dapat 80% dekat dengan air zam-zam pun dah cantik. Itu kelebihan dia. Okey, online punya kita jangan komen kan, sebab setiap satu produk mesti ada kebaikan mereka. Bye, kita jumpa lagi. Ni dah lama ni, minta maaf ya, panjang sikit cerita. So, yang Singapura tadi dah puas hati ya. Anak you yang psoriasis tu, saya kata apa tadi, jangan lupa minum secukupnya garam, lepas tu mandikan dia, bilas dengan air ni. Lepas tu jangan lupa pada saca inci, air saja bagus, mineral wajib, tapi kena ada saca inci sebab dalam RX water tak ada omega 3, tak ada omega 6, yang tu diperlukan. Sayuran dan buah-buahan itu wajib. You jaga sayur buah-buahan, you jaga minyak omega 3, saca inci, dan minuman tu diwajibkan setiap hari minimum sampai air kencingnya bersih dan tak ada buih-buih semua tu. InsyaAllah saya doakan anda semua sihat walafiat. Boleh tak kita sama-sama bagi love kepada pelajar kita atau tetamu kita malam ni, ada yang baru. Saya dah alhamdulillah Tuhan bagi rezeki sampai orang daripada London, hari tu daripada Arab Saudi, mereka terutama sekali orang Malaysia yang duduk sana, mereka ikut kita punya program. Jadi kita doakan kepada mereka selamat. Jangan lupa ikut juga apa yang saya cerita ni, walaupun jauh di mana pun, air jangan lupa. Okey, tolong bagi love banyak-banyak kepada semua, terutama sekali yang sakit. Saya selalu bila cakap ni, ujung-ujung ni saya masih melihat banyak ibu-ibu yang menangis sebab anaknya sakit, ataupun mereka yang masih muda ni dah kena breast cancer, atau lelaki yang dah banyak habis duit pergi jumpa macam-macam, mereka rasakan dah putus asa. So please love them, make sure kita pun bersama-sama bersyukur kalau belum sakit. Okay, terima kasih. Love everyone. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Thank you.